Cuba tengok. Kan? Masuk sama Total slack ataupun float. Total slack is a amount of time that can be delayed. Nampak? The earliest start of a task without delaying the ending of the project. Kenapa Microsoft Project ni cukup penting dalam construction yang ada time frame? Sekarang ni open tender. Cukup hit lah. Persaingan dia kan. Tu. Kalau salah you bagi time frame, you terlalu compress, memang lari malam lah. Confirm lari malam. That's why you perlukan tools ni untuk buat penilaian semasa tender ataupun sebelum you dapat projek ni lah. Tu yang sebelum tendering tu you kena submit together kan dengan tender document. Tapi bukan cara detailing lah. Kan? Cara roughly kan, nak tahu suit tak suit dengan dia punya time frame tu. Dia boleh tahu. Dia boleh tahu melalui dengan cara critical path, iaitu dengan kaedah apa ni, tackle ni lah, total slack ataupun float. Dia tengok kalau naik merah tu bukan bermakna buruk dah. Itulah berlakunya critical. Dan boleh buat pelarasan dari segi apa tau? Resource. Kalau biru, dia ada lebihan masa. Boleh buat apa ni, maksud saya tu ada apa ni, boleh excusable delay. Dapat excuse untuk delay. Dan kita boleh arrange kerja tersebut, tumpu dulu dekat yang merah. Tapi kena tengok jugalah. Kalau task tu adalah task perlukan lead time, kena follow. Lead time ni contoh macam ni lah kan. Lead time nak siapkan beam, confirm kena siapkan picket dan stump. Beam dan stump wajib kena buat. Tak boleh excusable delay. Tak boleh excuse. Tu dipanggil lead time. Tak apa, yang tu pelan-pelan lah. Cuba kita tengok kan. Kita kenal dulu total slack dan float. Total slack dan float ni dia ada insert column di dalam Microsoft Project. Dia akan keluar kalau kita command nak wujudkan total slack dan float ni. Semua dah ada built-in formula kan. Cuba tengok. Total slack can be positive or negative or zero. Maksud tu positive days, negative days or 0 days. Maksudnya, if total slack is positive, it indicates the amount of time and activity can be delayed without delaying the project finish date. If total slack is negative, it indicates that there is not enough time for the scheduled activity to complete. Kalau negatif, memang kalau you negatif ni, you terlalu link dia tau, you terlalu arrange dia, you terlalu beban dia atas tu. Kalau negatif, you kena reschedule balik lah. Sebab negatif float ni cukup bahaya lah. Walaupun you buat on time pun, dia boleh menjurus ke critical. Ada persoalan tak? Kalau ada persoalan boleh nyatakan. Nanti kita mungkin lepas rehat kita akan hands on lah. Pelan-pelan. Ni saya nak tekan dulu ni. Penerangan ni penting lah. Bukan boleh membuat, bukan macam Excel lah. Jadi kita kena feel. Feel. Kita boleh serasi kan. Serasi. Macam Excel tu kita ibarat macam sebagai scheduler sajalah. Nak kata planner tak kot, sebab apa, dia adalah software yang mati. Dia tak boleh nak
Macam orang kata apa, macam body language lah kan. Macam tu lah lebih kurang kan. Dia tak boleh nak inform kita. Kan. Macam Excel ni buat formula lah. Maksudnya Microsoft Project ni ada certain tu formula kita kena create, dan certain tu dah built in formula lah. Kan. By default, okay, default ni setting asal lah di dalam Microsoft Project ni. And by definition, a task with zero select is considered as a critical task. Nampak tak? Critical task. Dan kalau katalah dia naik 86 days, kan? Dia naik bukan zero. Mana 86 lah kita dapat lag time. Kita dapat excusable delay sebanyak 86 days. Itu cara dia. Cara pemahaman dia. If a critical task is delayed, the project finish date is also delayed. Keseluruhan ni. Kalau kita lengahkan yang task yang ada 0 days of slack ni, dia akan boleh menyebabkan keseluruhan projek delay. Kita tengok apa itu free slack dan float pula. Free slack is the amount of time that can be delayed the start of a task without delaying the earliest start of a successor task. Maksudnya free slack ni dia akan berada sebelum start project, iaitu milestone, dan selepas handing over, iaitu handing over milestone. Free slack is the amount of time that can be delayed the start of a task without delaying the earliest start of a successor task. Ada apa soalan tak? Okay, baik. So far pendengaran saya ni boleh faham tak? Kalau faham, say why no? Boleh tak say why? Tuan-tuan, boleh say why tak? Say why tak? Okay, baik. Say why ya? Ada apa soalan tak? So far setakat ni. Mungkin pemahaman you berbeza ke apa, tak apa, kita share, tak ada masalah. Tak ada masalah. Kita nak tengok pemahaman dekat projek you tu, pemahaman dari segi klien tu. Sebab apa? Hands on ni bukan saya buat tau. Bukan saya buat ni, saya masuk workshop JKR tu. Kan? Ni bukan saya buat ni. JKR ni nampak. Tim-tim yang buat ni pun tak ada ni, tim-tim ni. Bukan saya buat sendiri ni. Mereka ni yang cipta kan. Terima kasih kepada mereka. Mereka cipta ni berdasarkan kepada manuals hands-on Microsoft Project. Dia tak mix semua. Dia tak mix semua. Tapi yang tuan-tuan dapat tu, yang damis tu adalah keseluruhan, semua detail, international use. Tapi di Malaysia dia hanya tackle sebahagian saja, yang mana yang penting saja. Ni, berterima kasihlah pada mereka ni yang mencipta sebagai guideline kita lah, sebagai guideline bagi mana-mana kontraktor yang mahu masuk ke projek government. Especially kontrak PWD 203A lah, no? Kan? Okay, no? Sekarang boleh faham, tuan-tuan? Kan? Okay, baik. Ada apa soalan? Kaedah ni juga dapat menunjukkan aktiviti mempunyai kelebihan masa atau apungan tadi ni. Yang ni maksud dia slack tadilah, slack. Slack. Dia dapat cater 2 slack ni. Non-critical dengan critical. Critical, dia akan keluar 0 days of slack. No? Kan? Dan satu lagi, negatif. Negatif tu memang tak ada cukup basah. Itu memang bahaya kan. Bahaya. Okay, kita lihat. Apa yang
terkandung, dia punya ciri-ciri yang terkandung di dalam critical path method ni. Critical path method. Kan? Dia ada apa? Anak panah. Cuba dia tengok nampak ni. Ni. Dia ada anak panah. Kan? Lepas tu, tengok kan? Anak panah mewakili satu aktiviti. Pangkal anak panah aktiviti bermula dan kepalanya aktiviti berakhir. Nampak tak ni? Nampak? Kan? Dalam ni semua ni dah di-convert dan dah diformulasi di dalam Microsoft Project. Ini semua saya nak cerita lah kewujudan CPM ni. Apa ciri-ciri dan kriteria dan sifat critical path method. Okay. Atas menandakan jenis aktiviti dan bawah jangka masa pelaksanaan aktiviti. Nampak kan? Ni aktiviti apa? Pengorekan. Ini jangka masa dia. Ni pangkal, kepala. Pangkal ni kita panggil predecessor. Kepala ni kita panggil successor. Kan? Bulatan kecil mewakili persilangan atau pertemuan antara aktiviti terletak pada permulaan suatu aktiviti dan penghujung aktiviti. Pecahkan kepada 3 atau 4. Nombor aktiviti. Masa mula aktiviti terawal dan masa mula terlewat. Masa siap terawal dan masa siap terlewat. Iaitu early start, early finish. Late start, late finish. Itulah. Ni dah panggil network diagram. Anak panah putus-putus mewakili aktiviti semua dummy. Hubungan aktiviti yang tidak melibatkan masa dan sumber. Juga memastikan tiada 2 aktiviti menggunakan nombor yang sama. Contoh aktiviti B dan C. Oh tuan, pukul 10 ataupun saya habis dulu sikit dulu boleh tuan? Tuan saya ni habiskan sini. Contoh aktiviti B dan C. B dan C boleh dijalankan serentak. Ni task lain ni. Serentak. Kan? Tak ada. Walaupun dia punya kebergantungan itu adalah A. Itu yang katakan perlunya pengalaman tu untuk guna Microsoft Project. Kebanyakan gradasi sekarang ni memang lepas tak guna, lepas kerja guna. Tapi nak feel tu, nak mengguna tu. Kan? Apabila A siap. D boleh dijalankan apabila A dan B siap. Yang ni diperlukan lead time. Dia tak boleh buat B lah. Dia tak boleh buat B lah. Kan? E hanya boleh dijalankan apabila kan, A, B dan C siap. Aktiviti dummy menunjukkan hubungan antara B dan E manakala D boleh dijalankan tanpa menggunakan C siap. Okay, cuba tengok. Kena ada pengalaman. Penyediaan rangkaian logik memerlukan kemahiran dan pengetahuan. Kemahiran mengguna dan pengetahuan ni pengalaman yang luas. Okay. Saya ada seorang project manager lah, Chinese. Uncle Lee saya panggil dia. Uncle Lee. Dia masuk tuition lifetime saya lah. Until now lah. Dia follow sebab apa? Dia masuk package sekian-sekian lah. Dia berdasarkan package lah. Kata 5 package tu. Dia beritahu saya, dia hanya belajar sampai darjah 6 saja. Lepas tu dia bekerja. Dia macam ibarat cakang lah. Lama dia kerja memang pengetahuan memang dahsyat lah kan. Lama. Sampai lah ni sekarang ni dia jadi project manager. Sekarang ni umur dia beritahu saya 56 macam tu lah kan. 56 ke 57. Tapi memang kena ada kesabaran untuk ajar dia. Memang kena ada kesabaran. Bagaimana saya mengajar? Tu saya step by step. Saya bukannya mengajar konsep kursus tak boleh. Kalau orang macam tu kita tak boleh ajar secara konsep kursus. Kita kena ajar dia secara fleksibel. Saya go through dia berdasarkan manuals. Lepas tu saya kata, uncle, you ikut manuals ni, kan? Nanti saya akan buat satu video dekat you.
Nah, saya bagi topik by topik. You follow dulu. You buat ni dulu. Sedangkan semua stage, contohlah, stage topik semua katakanlah ada 100 contoh. Nak siapkan satu program tu lah. Kan? Sehingga boleh drive program tu sampai projek tu dapat deliver on time. Contoh. Saya bagi dulu topik 1 sampai 4 dulu saya kata. Saya buat video. Okay, uncle. You ikut ni. You buat. You cari satu masa. You jangan rushing. You slow and steady. Tapi you jangan slow and sleepy lah. Lepas tu you siap, you come out. Dekat saya. Saya nak check dulu. Bila saya check apa semua tu, baru saya akan come out apa you punya kelemahan. Kelebihan saya tak mau bagi tahu. Buat apa nak bagi tahu kelebihan dia? Sebab apa? Dia dah dapat tackle dah kelemahan dia. Kita bagi tahu apa. Okay, uncle. Ini kelemahan you. Jom kita online. Saya bagi tahu dah bila you boleh online. Okay, baik, dia kata hari Minggu boleh online. Online kan dia? Online pun tak lama. Okay, uncle, you tackle ni. Ini perlu buat. Ini kelemahan you. Dia tanya, yang lain macam mana? Yang lain is very good. Jadi dia belajar lah. Okay, dia belajar, dia siap buat apa. Okay, baik. Okay, saya kata, okay, uncle, you ready untuk go to the next step? Okay, yes, dia kata. Saya ambil pula topik 5 pula. 5, 6, 7, 8. Pagi. Sekarang boleh buat dah. Cuma sekali-sekala tu biasalah, dia lupa sisi, dia datang balik sebab lifetime. Bayangkan, darjah 6. Sekarang dia jadi project manager. Umur 50 tu, 56, 57 tu. Tapi nak kata expert tu, tak lah kan. Daripada tak tahu langsung, zero. Sebab apa? Klien sekarang ni dah tak mau guna Excel. Hanya certain klien saja. Mungkin developer mungkin kot yang in-house ni developer kan, dia guna lagi Excel. Tapi kalau melibatkan melibatkan pihak berkuasa apa semua kan, melibatkan klien kan. Klien yang outsource tu, kalau dia kata gancat, critical path method, kena deliver, kena submit lah. Okay, baik. Sikit kita berhenti, kita rehat lah. 5 minit ya. Penyediaan rangkaian logik memerlukan kemahiran dan pengetahuan yang luas. Aspek pelaksanaan projek pembinaan secara theoretical dan practical. Nampak tu? Theoretical dan practical. Ni synchronization. Apa? Chemistry tu. Chemistry. Kena ada. Kena synchronize. Theoretical dan practical. Di tapak pembinaan. Kemahiran dan pengetahuan yang meliputi. 1. Pengurusan projek. Sekarang ni pengurusan projek banyak orang tahu. Boleh bercakap atas platform industri. Ada profesor IR dalam bahagian apa saja. Berbagai-bagai. Macam-macam. Berbagai-bagai. Tetapi, kalau tools dia tak diguna, ibarat macam seorang cowboy berpangkat sheriff yang ada pangkat lah kan. Tapi bukan saya nak kata semua lah. Ada juga yang profesor tahu, bagus. Dia belajar apa semua, bagus. Ada yang IRTS lah, berbagai-bagai. Dia nak seiring kan. Dia tak mau lack of knowledge. Malu lah. You ada pakai tinggi-tinggi tapi bercakap tentang pengurusan projek tapi you tak tahu guna tools. Malu atau tak malu? Ibarat macam ni lah kan. Takkanlah you nak guna lagi handphone Nokia tu. Sedangkan WhatsApp mana boleh masuk handphone Nokia yang 3310, 33 ni apa kan. Macam-macam 333 ya. Kan? Call boleh jawab. Tapi media sosial tak boleh main. Malu lah. Kan? Tapi setengah-setengah pilot saya dapati memang dia orang guna. Sebab tak mau ganggu frekuensi sistem ni lah. Sistem kawalan kapal terbang tu lah. Ada yang guna handphone ni lah. Ada. Tapi bila di darat dia guna Android lah, ataupun iPhone. Jadi kena seiring dengan teknologi lah, dengan permintaan. Ibarat macam tu lah, kalau seorang cowboy berpakai sheriff yang handal menunggang kuda tu project management kan. Pandai bercakap tentang A sampai Z semua kan. Tapi tools tak diguna. Tools tu itu pistol. Apabila diserang oleh musuh atau para Indian, dia mati. Ibarat contoh itu. Lepas tu, 2, teknologi pembinaan. Teknologi binaan. Kena tahu di mana nak guna, apa guna ni. Di Malaysia. Kan? Apa limitation dia tu di Malaysia?
Janganlah you duk pi planning duduk guna hak yang Europe punya mesin kan. Memang tak boleh. Kena tahu limitation tu. Lepas tu sumber-sumber peralatan, resource. Okay, resource ni kita akan belajar pada minggu hadapan. Lebih mencabar, lebih apa ni, exciting lah. Lebih menarik sumber-sumber ni, peralatan, jentera, buruh dan bahan binaan. Sumber-sumber ni dia ada 3 type yang perlu di-assign ataupun perlu dimasukkan dalam Microsoft Project, iaitu type of work, material dan cost. Cost ni maksudnya flat rate. Nanti kita cerita lah pada minggu hadapan. Dan penyediaan diagram meliputi beberapa peringkat. Okey, baik. Yang ni kita akan go through sikit lagi lepas rehat. Okey, baik. Saya serah kepada pihak Imin. Okey, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Tuan Nasrul. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita akan berhenti rehat sekitar setengah jam dan kita akan kembali semula dalam ruangan webinar pada jam 10.35 pagi nanti. Baik, selamat berehat semua. Kita jumpa 10.35 pagi. Selain itu, untuk saya, tuan-tuan dan puan-puan yang masih lagi belum mengisi borang kehadiran, tuan-tuan dan puan-puan boleh buat di weekend. Saya ada kongsikan dekat ruangan chat. Tuan-tuan dan puan-puan boleh klik link tersebut dan lengkapkan borang kehadiran sespagi, kerana nanti pukul 10.45 nanti kita akan tutup borang kehadiran. Jadi nanti tuan-tuan dan puan-puan tak sempat nak isi. Jadi mohon bersama tuan-tuan dan puan-puan boleh isi sekarang waktu rehat ni, dan nanti bila selesai okeylah, tak ada masalah. Baik, selamat berehat semua. Kita jumpa pukul 10.35 pagi nanti.